Okay. Disebabkan ramai, so saya Boleh. continue teruslah untuk kita. Ya 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 untuk kuliah malam ni. Okay. Untuk minggu yang ke berapa ni? Siapa tahu minggu ke berapa? 10. Hello. Dah Minggu 10. Minggu ke? Minggu ke 10. 10. Minggu ke 10. Okay. Untuk minggu ke 10 ni kita akan masuklah untuk yang kita punya draft yang kita buat tu untuk projek kita yang kedua, iaitu pemasangan dan penyelenggaraan penawaian elektrik satu fasa. Okey, saya minta maaf habaq kat kawan-kawan semua. Sebab malam ni penuh, saya ada gabung beberapa kelas. Tak apa, nanti yang rekod tu terima kasihlah, nanti bagi link dekat kawan-kawan kita semua. Okey, disebabkan ramai, so saya akan go on macam tu je. Kalau ada apa-apa, just type dekat komen tu, nanti saya baca. Okey, saya start terus. Okey, untuk topik ini, kita akan merangkumi 3 benda. Untuk yang pertama, kita akan melukis lita penawaian elektrik satu fasa. Yang ni saya akan fokus pada 2 benda yang penting, lita pencahayaan dengan lita kuasa. Untuk satu fasa, kita mau kepada 2 benda tu je. Lepas tu pemasangan, bukan, jangan nak memasangkan saya. Pemasangan penawaian elektrik satu fasa. Dan yang ketiga adalah menyelenggara penawaian elektrik satu fasa. Okey, 3 benda ni kita akan catch up untuk projek kita yang kedua ni. Saat. Okey. Tujuan untuk kita untuk projek yang kedua ni adalah yang first melukiskan gambar rajah penawaian satu fasa berdasarkan sambungan penawaian. Ini saya bagi tunjuk yang simple dulu untuk malam ni. Menyemak lukisan satu fasa berdasarkan skala, fungsi kawalan, susah atolita dan prosedur lukisan. Menyemak lukisan satu fasa untuk tujuan pengesahan berdasarkan keperluan pengguna. Membuat penawaian secara penyusunan lita mengenai pasti selanggaraan penawaian elektrik satu fasa. Okay. Ini saya baca teori ni dulu sebab malam ni kita just tekankan lukisan saja. 2 lukisan. Malam ni saya tunjuk 2 dulu. Satu nanti kita masuklah. Lukis lita penawaian elektrik satu fasa. Penggunaan lukisan ni hampa kena ingatlah objektif bila kita buat lukisan ni ada 4 untuk kerja-kerja pemasangan kita. Untuk perbaikan lita, bila suatu lita kita tu rosak, kita akan tengok perbaikan lita ni, just kita tengok pada drawing ni, senang. Penyelenggaraan lita sama, 2 dengan 3 sama, dan mengesan kerosakan lita. Macam kita dah tahu yang kita belajar sebelum ni, kita ada lita perkhidmatan, lita pengguna dan lita akhir. So kalau kita nak detect lita akhir kita rosak ke tak, kita akan tengok drawing. Okay, next. Okay, pendawaian lita perkhidmatan. Yang ni hampa tak nak Yang ni saya dah 2-3 kali saya terangkan untuk kelas kita yang sebelum ni. Hampa just ingat lukisan yang tengah ni je. Tak perlu buat gambar meter yang betul, yang fizikal punya tu tak perlu. Nampak yang tengah ni saja. Hampa boleh dengar? Respon sikit, seorang tak apa. Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, hampa just tekankan untuk lukisan untuk lita perkhidmatan ni yang tengah je. Daripada segitiga atas ni masuk neutral dengan fuse perkhidmatan, kilowatt jam 4 segi sama sisi ni, fuse utama, pemutus lita dan MCB. Macam yang sebelum ni, lukisan hak ni kita tak tekankan sangat. Tapi untuk semester ni saya cadang macam nak masuk dalam final. Tak apalah, hampa just take note je benda ni. Pendawaian lita perkhidmatan. Yang ni dah 2-3 kali ulang. So saya go on macam tu je. Sekali imbas sahaja. Okey. Umumnya lita pendawaian ni kita bahagi kepada 2 je untuk elektrik. Satu fasa lita pendawaian bagi mengawal beban lampu. Okey. Lita pendawaian yang biasa digunakan di negara ini ialah yang ni kita tekankan. Ada ada 3. Simple je. Kawalan satu hala, one way control. Kawalan 2 hala, two way control. Kawalan perantaraan. Untuk malam ni, saya akan catch up 2 benda ni je.
kawalan perantaraan. Lepas tu untuk lita kuasa tu macam soket alih keluar. Soket alih keluar ni saya akan bagi video, nanti hampa akan tengok link yang saya bagi tu. Yang tu senang. Malam ni saya bagi tahu untuk lukisan penawaian yang basic sangat. Okay. Okay, so kita akan masuk yang first dulu. Okay kan? Tak laju sangat, betul tak? Boleh kan? Hello? Boleh je. Okay. Boleh. Okay. Kelas kita malam ni start je. Saya nak bagi yang betul-betul basic. So yang next tu nanti saya akan bagi nota. Okay. Kawalan satu hala, one way control. One way control ni contoh yang kita guna kebanyakan dia bilik kita. Ada yang dapat masuk lagi? Okay. One way control, contoh yang kita guna pun untuk one way ni kebanyakan dia function dia senang je. Apa petik switch 1, 2, 3, 1, 2, 3 lampu akan menyala. Maknanya satu switch mengawal semua lampu yang di on kan. Maknanya dalam bilik lah, dalam bilik tidur, ruang tamu. Ruang tamu tak boleh. Ruang tamu kadang-kadang kita guna two way. Satu hala ni satu je. Satu switch kawal beberapa lampu. Dalam bilik tidur lah. Saya bagi contoh yang terdekat bilik tidur. Lepas tu apa? Toilet. Betul. Toilet tandas kan. Tandas dan ETC. Contoh. Kawalan switch satu hala ialah jenis lita penawaian lampu di mana punca lampu hanya boleh dikawal dari satu tempat sahaja. Macam tandas lah. Dekat luar tandas. Untuk letak switch, kita perlukan faktor juga tu. Macam tandas, kita kena letak kat luar. Sebab dia apa? Sebab dia melibatkan air. Air adalah pengalir, so tak bolehlah masuk dalam tandas switch kat dalam. Melibatkan tandas awam yang luas. Itu kat dalam. Kalau kat rumah, tandas tu maksudnya kat luar. Lokasi switch tu pun penting. Cara kawalan dilakukan dengan menggunakan switch kutub tunggal, juga dipanggil switch satu hala. Siapa yang telik tanpa sengaja tu? Macam mana nak? Saya tak tahulah. Tak apa, nanti dia add balik. Okay. Cara kawalan dilakukan dengan menggunakan switch kutub tunggal, juga dipanggil switch satu hala S1. Kabel pasar dari punca hidup disambungkan pada punca C1 pada switch kutub tunggal dan kabel neutral disambungkan ke punca neutral N1 pada punca lampu L1. Tak apa, ini saya lukis nanti. Hampa dah beli ke pen tu? Ingat tak saya cakap? Ada yang dah beli ke? Test pen ke? Apa? Dia. Test pen ke? Bukan test pen. Belum. Tak Pen apa. warna-warni. Betul. Siapa yang tak beli tak apa. Nanti malam ni saya akan tunjukkan yang basic sangat lukisan. Nanti malam ni saya lukis, hampa tengok dulu. Nanti bila dah tahu apa semua, baru training kat rumah. Okey, lampu ini disambungkan ke switch S1 pada puncak L yang mengawal melalui kabel switch. Okey, kawan-kawan kita tengok. Gambar yang saya tunjukkan itu adalah switch satu hala. Abaikan yang biru ni. Yang biru ni dia kosong lah. Switch dua hala dia ada dua masukan saja. Common dengan L1. C1 dengan L1. Ingat switch satu hala. Yang ni adalah bentuk parah fizikal dia. Maaf cik, minta kuatkan suara cik sikit. Tak dengar sangat kan saya punya suara? Hello? Jelas tak? Jelas. Jelas, cuma dia belakang tu macam ada kuat sikit. Tak. Dengar. Okay. Dengar tak? Dengar. Okay. Okey, untuk yang dekat paparan sekarang ni adalah satu contoh switch fizikal yang kita pegang rasa yang kita pasang kat rumah tu, dia ada dua masukan.
C1 had atas, yang tinggi C1 dia ada macam bonggol tau. Saya lupa ambil kat bengkel kita. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan yang lain. Yang ni kita tengok yang macam ni dulu. Swiss satu hala, dia ada dua. Satu untuk SIM1 dan satu untuk L1. Dia untuk kawal satu lampu ataupun beberapa lampu. Okey. Yang ni dipanggil gambar rajah litar skematik. Untuk lukisan kita ada dua. Yang first saya akan minta hampa lukis yang ni. Gambar rajah litar skematik. Soalan akan tanya, sila lukiskan lukisan penawaian Swiss satu hala, satu lampu atau dua lampu. Hampa akan lukis dua benda ni dulu. Yang first, gambar rajah litar skematik yang ni. KFA, nampak tak KFA tu? KFA bermaksud kotak fuse agihan. Itu KFA. Yang MCB lah, distribution board kita yang kita belajar itu. Lepas tu dia akan keluar ikut kabel ni. Yang bawah yang first Swiss 1. Itu sembol Swiss. Bulat ada anak panah ke atas. Itu dipanggil sembol 1, Swiss 1. Naik ke atas dia terus pergi ke lampu 1. Ini adalah yang paling basic untuk malam ni. Saya akan tunjukkan. Contoh gambar rajah litar skematik. Okey. Saya start dengan drawing terus boleh tak? Boleh. Okey. Boleh. Okey, hampa tengok dulu. Okey. Untuk yang first, benda yang penting kita perlu adalah satu kotak. Kotak ni adalah kotak fuse agihan. Yang first dulu kita kena buat yang ni. Kotak kosong je, tak apa. Untuk lukisan. Cik, tak dengar. Okey, dengar tak? Hello? Dengar. Okey. Saya kena pegang dia punya mikrofon ni. Okey. Untuk yang first kita perlukan satu kotak. Tak perlu kotak ni tak apa. Hampa je buat 3 masukan. Secantiknya kotak. Ini dia panggil kotak fuse agihan. Okey, seterusnya kita akan buat bulat ni. Bulat ni untuk lampu. Lebih senang kita lukis bulat saja. Lepas tu kotak yang kecil tak apa, besar tak apa, asalkan hampa faham. Yang ni sebab saya nak tunjuk. Kecil sikit tak apa kot. Separuh daripada ni pun tak apa. Ini adalah kotak untuk Swiss S1. Okey, ini saya dah takrifkan sebagai L1. S1. Aduh, sekat-sekat Tak apalah, nanti untuk malam ni kalau ada yang tak faham lagi, saya buat ni. Saya buat video. Okey, untuk L1 atas, S1 bawah. Dan ni adalah kotak fuse agihan. Okey, dah settle 3 benda ni. Untuk Swiss satu hala kawal satu lampu, kita akan buat penyambungan terus. Yang first, sekejap dia putus-putus lah. Ramai puji Awang tu. Awang. Awang jangan tak rekod pula. Saya lagi menjerit kawan-kawan tu. Okey. Okey, lain tak apa clear. Okey, untuk yang first. Tak apa. Nanti untuk yang tak boleh masuk tu, kehadiran tu nanti saya collect je. Hampa dah nampak macam bersemangat nak belajar kan. So, kehadiran tu tak apa. Nanti saya bagi sama je semua. Yang penting korang alert. Okey, yang first. Kita akan buat untuk kemasukan live dulu. Kalau macam biasa hampa buat macam ni lah. Simple je lukisan ni. Okey, untuk yang ni. Hello? Lepas tu, sekejap. Dia kalau nak cantik untuk dalam tu, kita ada buat 2 point. Untuk lampu, kita akan buat 3 point. Ini untuk yang simple lah. Okey, 3 point tu apa maksud 3 point tu? Yang first, yang atas ni adalah untuk yang ni untuk pembumian.
Untuk pembumian. Lepas tu yang kedua belah ni adalah untuk neutral. Untuk neutral. Tu untuk yang satu lagi ni, inilah kita. Okay, untuk yang so, kita akan tarik daripada kotak fuse agihan ni live dulu. Nak senang, kita tarik live ya. Live pergi ke point yang pertama. Dia untuk simbol ni, untuk simbol switch dia akan buat macam tu je. Untuk simbol switch dia selalu buat dia tarik macam ni je. Ni dia panggil simbol switch. Tak kisahlah switch utama ke. Dia akan tarik macam tu. Okey, untuk line pertama kita tarik ke bawah ya. Dia akan pergi ke command. Untuk point yang pertama ni dia dipanggil command. Dia ni. Command. Command atau nama lain dia C1. Untuk okay, untuk yang tu C1. Point yang kedua tu adalah L1. Yang ni adalah L1. Lampu satu, bukan L1. L1. Maknanya untuk dia memang ada tulis dekat belakang tu L1. Dah settle macam tu, kita boleh tarik untuk live ke live yang pertama kat atas ni. Yang ni kita tarik naik atas. Dia sengit-bengit sikit. Nanti hampa lukis janganlah ni ya. Apa saya nak cakap. Janganlah herok-berok macam ni. Boleh tak? Hello? Boleh. Ini untuk ni untuk lukisan malam ni. Saya buat yang ala kadar je lah. Tapi okey je. Okey, untuk live ni kita akan tarik. Ini untuk live. Kita live kita akan tarik neutral. Neutral letak warna apa? Biru atau hitam. So kita akan tarik neutral. Apa bentuk lah yang ni jadi merah pula. Dia tiap merah. Okey. Lepas tu untuk yang neutral tarik je. Ini ada 3 sambungan. Nanti saya akan properkan lagi untuk lukisan. Untuk malam ni kita buat macam ni ya. Lepas tu untuk add dia akan tarik yang ke atas sekali. Ini adalah lintang kawalan untuk switch satu hala. Switch hala kawal satu lampu. Ini paling basic. Ini untuk yang paling basic. Okey, settle untuk. Boleh nampak ke? Boleh nampak kan ni? Nanti saya bagi yang proper lagi. Boleh tak? Boleh. Okey. Yang ni adalah untuk yang paling simple ni untuk elektrik. Maknanya kita tahu dua benda ni je. Nanti nota saya akan bagi. Okey, next. Okey, yang ni gambar raja lita skematik yang kita tulis, yang kita lukis tadi. Gambar raja lita pendawaian. Okey, hampa tengok kat gambar ni. Live yang pertama,
dia akan masuk kepada common. Terminal common. L1. Maknanya terminal common. Lepas tu daripada common tu, terminal satu hala, terus naik ke atas pada point lampu. Point lampu kita ada 3. E and L. Apa ingat? Uh, dalam lampu kita tu, dia ada point. Untuk satu, ni point lampu Point lampu. Point lampu. Dalam point lampu tu kita ada 3 tamatan. Ni dia bagi ketiga. 1, 2, 3. Berok-berok sikit. Tapi hampa faham jadi tu. Untuk yang atas, saya selalu ingat masa saya daripada zaman saya belajar, saya akan ingat E and L. E and L maknanya earth, neutral, E and L. Dan lain sekali yang belah kanan bawah ni live. Boleh faham? Untuk 3 tamatan ni, boleh faham ke? Boleh. Faham. Okay. Okey. Oh, bunyi ribut tu. Okey, untuk 3 point lampu ni sama. Hampa belajar kat mana-mana, point lampu akan ada 3 sahaja. Okey, yang tengok 3 ni. Sepatutnya ada satu lagi untuk point lampu ni. Tapi nota yang saya dapat ni dia tak ada. Okey. Macam yang kita buat dia naik kepada live, neutral, naik kepada point lampu neutral dan earth akan pusing. Earth, ingat earth sepatutnya akan tarik untuk switch sekali. Earth akan naik ke lampu. Yang ni. Nampak kan kalau saya point macam ni? Boleh? Nampak tak? Mana satu cik? Nampak cik. Yang ni. Yang ni yang saya pusing ni, mouse ni, nampak? Nampak. Oh, nampak. Okey. Point mouse ni, kalau ikut ST, Suruhanjaya Tenaga, kita kena tarik earth ataupun bumi ni untuk keseluruhan tau. First kita akan naik ke lampu. Settle kat lampu, point yang sama, kita tarik pergi ke switch. Tengok. Kalau yang saya ajar ikut yang ni, saya tak tarik. Saya tarik terus ke lampu. Boleh juga. Tapi macam kalau ST tengok tu, dia akan tanyalah, awak tak letak punya pembumian tu sampai ke Swiss. Dia akan persoalkan. Sebab kalau ikut yang Suruhanjaya Tenaga memang kena tarik. Untuk cantik. Maknanya pembumian ni sangat penting. Kalau macam ada lintar Kenapa ke kena apa. tarik? Kalau pembumian ni untuk mengelakkan kerosakan beban kita rosak. Maknanya macam kita kilat, ingat tak saya ajar yang kilat tu? Kilat tembok tu kilat tembok. Kilat tembok kita punya permukaan bumi ni. Tapi earth kita tak lengkap. Yang ni dah selamat dah. Sebab apa? Sebab switch satu hala kecil. So bebanan arus bila kilat tembok dia tak teruk sangat. Tapi untuk pendawaian yang banyak lampu, setiap tamatan yang kita tarik kat lampu harus pergi ke switch. Maknanya liter tu lengkap lah. Bumi tu pergi lengkap. Maknanya dia pergi lampu, pergi ke switch. Itu mati kat switch, dia punya tamatan. So maknanya dia akan jadi liter lengkap. Tapi untuk basic, sebuah rumah yang buat satu hala saja macam ni dah boleh kira lulus sudah. Boleh faham? Boleh. Macam kalau ikut yang betul-betul law lah, kalau ikut Suruhanjaya Tenaga. Macam ni, Suruhanjaya Tenaga disarankan buat macam ni. Tengok dia tarik. Bumi tu pergi lampu, lepas tu dia pergi silang ke Swiss. Itu adalah yang sebaik-baiknya. Ini dia panggil kawalan satu hala. Kawalan satu hala, Swiss satu hala mengawal satu lampu. Boleh faham? Boleh. Nanti hampa dah ada pen. Nanti dah ada pen tu, try lah lukis.
Untuk yang simple. Nanti saya akan bagi tugasan ataupun projek kita buat yang lagi ni lah, lagi banyak. Tengok ni. Yang ni yang saya lukis tadi. Sangat-sangat simple. Ini dikira lulus untuk 1 liter yang simple dan yang kecil lah. Maknanya tandas. Kita dah buat macam ni, dah kira lulus. Tak payah tarik ke Swiss pun boleh. Kira dia dah jadi 1 liter yang lengkap. Kalau buat tarik ke Swiss, lagi bagus. Tapi kontraktor elektrik tak buat. Jarang buat benda tu. Sebab apa? Dia melibatkan kabel yang banyak. Betul, bagus. Dia akan melibatkan costing. Bayangkan setiap lampu kat rumah kita tu, dia pergi tarik bumi ke set Swiss. So, costing dia lagi banyak. Suruhanjaya Tenaga kata dimaafkan. Tapi, kalau apa-apa berlaku, dia tak tanggung lah. Tapi dia kira lengkap dah untuk sesebuah liter pendawaian akhir. Faham? Faham. Faham. Okey. Okey. Macam tu lah. Okey. Malam ni saya akan tunjuk 2 benda je. Nanti yang uh, 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 dia ada banyak Swiss. Hampa akan belajar untuk ni kawalan satu hala yang baru tadi, antaraan dan liter kuasa nanti. Boleh Okay. Ini basic nanti nota ni saya bagi, hampa tengok. Tak faham tanya. Simple je benda ni. Pemegang lampu ni sama. Melainkan poin untuk lampu LED. Sekarang lampu LED yang hampa tengok tak ada belacan tu, tak ada balas tu. Pernah tengok tak? Benar. Dia dekat masukan dia tak akan bagi pembumian tau. Pembumian tu kita akan tamat dekat body dah. Macam tu. So untuk LED tu sama juga. Dia bagi 2 keluaran, live dengan neutral je. Bumi hampa tikam dekat dia punya badan. Begitulah untuk Swiss satu hala. Poin lampu. Dia faham? Okay, settle untuk pendawaian lampu kawalan sahala. Kita guna dekat mana? Tandas, store, bilik tidur. Bila kita klik, satu lampu menyala. Kalau hampa nak tambah lampu pun boleh. Okay, macam lukisan kita ni. Sini dah ada berapa lampu dah? Allah. Sini dah ada 2 lampu. Hampa nak tambah? Tambah kat sebelah ni, 1 lampu lagi. Dekat mana? Hampa nak tambah 1 lagi lampu kat sini? Boleh. Dekat kat sini. Hampa nak tambah boleh. Tarik je. Maknanya 1 Swiss 1 hala kawal 2 lampu. Buat 1 lagi poin kat sini. Ini saya buat caca merba je. Tapi hampa boleh faham tu. Okey lah tu. Nanti saya bagi lukisan yang proper. Untuk yang lukisan macam ni, hampa jam lah looping. Ini dia panggil looping. Yang ni pergi kat earth. Ni saya bagi yang sangat-sangat simple lah. Yang ni pergi kat neutral. Tapi jangan ikut pula. Ini sekadar hampa nak tahu. Kalau nak sambungkan 2 looping lah. Oh, buruk betul. Tak perlu lah. Nanti saya hantar kat grup. Ya. Nanti saya hantar kat grup yang full lukisan. Maknanya lampu tu kita boleh tambah lagi. Kita looping. Berapa je? Maksimum untuk macam yang saya bagi tahu itu untuk lampu untuk C6 untuk yang seelok-eloknya 4 lampu je. C6.
4 lampu tu tak boleh campur dengan apa-apa. Cukup untuk sinam. Seelok-eloknya. Maknanya hampa looping tu untuk satu switch, bila tekan switch 4 lampu nyala, seelok-eloknya 6 atau 5. Tak perlu, bila kita looping, satu looping live kita tu rosak, lampu seterusnya tak boleh on. So renyah lah macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay, kita next untuk dua kawalan dua hala. Kawalan dua hala ni kita selalu guna kat mana? Kita akan guna dekat koridor. Koridor ataupun bilik tidur yang besar. Tangga. Tangga. Hampa duduk bawah, kawan kat atas, tangga menyala. Lepas tu koridor daripada masuk yang first sampai koridor hujung. Orang akan gunakan switch dua hala. Function dia macam mana? Kita baca. Kawalan ialah pendawaian lampu di mana punca lampu boleh dari dua tempat yang berlainan. Hujung daripada masuk, hujung kita boleh on off. Cara kawalan ini dilakukan dengan menggunakan dua buah switch dua hala. Pengalih fasa hidup punca pengalih fasa punca hidup disambungkan ke punca sepunya C1. Hampa bila nampak C1 ni, hampa akan tahu ini common. Apa-apa live yang keluar daripada kotak peti fuse agihan masuk common. Ingat C1 common. Switch dua hala yang pertama. Dan pengalih neutral dari punca neutral KFA, dari kotak fuse agihan disambungkan ke punca N1 dan N2 pada lampu. Yang ni dia pakai dua lampu. Dua switch kawal dua lampu. Dari switch ini, dua pengalih fasa L1 dan L2 dari switch pertama S1 disambungkan ke punca L2 dan L1 pada switch kedua S2. Akhirnya, kabel switch dari punca sepunya common tu disambung ke punca lampu L1 dan L2 yang dikawal. Okay, kita tengok lukisan dah. Hak ni dia punya physical. Tengok. Saya ada bagi tahu terminal C, common. Common ke yang ni. Dia di antara hak tengah-tengah. Bila hampa pegang switch tu, hampa tengok hak tengah. Yang tu dipanggil common. Nak check pun boleh. Nanti check, kita akan masuk dalam topik menyelenggara. Saya akan tengok pengujian. Kita pakai test pen, macam mana kita nak tahu yang ni terminal, yang ni common. Untuk yang fizikal ni senang je. Di dekat tepi body tu dia dah tunjuk. Ada tulis C. Dia ada tulis C1. Lepas tu terminal 1, terminal 2. Okey, di antara dua ni. Terminal L1 dan terminal L2. Yang ni bentuk fizikal untuk switch dua hala. Okey, ini macam biasa macam tadi. Gambar rajah litar skematik kawalan dua hala. Tengok benda yang sama daripada kotak fuse agihan pergi kepada S1, pergi kepada S2. Ni sebab apa dipanggil S1, S2? Sebab benda yang sama. Bila kita on S1, S2 ni akan tutup. Boleh faham? Boleh. Bila S1 on, okey, bila dah siap litar ni, bila kita on dekat S1, dua lampu L1 dan L2 ni menyala. Lepas tu, kawan kita yang kat ujung, pergi katuk. Lampu L1 dan L2 ni akan tutup. Boleh faham? Boleh. Faham. Maknanya sama. Switch dia sama. Bila hang on yang ni, switch yang satu lagi tu bila keadaan dia macam ni, dia akan jadi off. Tutup. Benda ni kita akan jumpa kat tangga. Boleh faham? Ya. Okey, itulah kegunaan gambar rajah litar skematik kawalan dua hala. Okey, dia serabut. Sebab apa serabut? Sebab dia, aduh ya Allah, sakitnya. Dia dia tarik bumi tu pada semua tempat. Memang cantik. Memang sangat. ST kalau tengok dia kata dia tepuk tangan lah. Kontraktor
Ini memang bagus lah. Bayangkan, Earth ditarik daripada lampu L1 memang cantik. Kalau penawaian rumah ada cun, kalau ada kebocoran arus ke, kilat ke, peralatan dia takkan rosak. Memang cun. Lepas tu neutral, live. Okay, benda yang sama. Ini dia kawal dua lampu tau. Okay. Benda yang sama, dia looping je. So kita akan buat L1, L2. Kita akan buat sebab saya lukisan dalam komputer ni dia macam susah sikit. So saya akan buat yang satu lampu je. Sama je, dua lampu, satu lampu. Yang penting apa? Yang penting dia punya Ada dua boleh. Swiss. Kita buat daripada kosong. Betul. Yang penting dia ada dua Swiss. Sebab dia nak kawal kan. Oh, kita tahu. Okay, yang first bila dia kata anda dikendaki membuat satu lukisan gambar rajah lita untuk lita skematik kawalan dua hala. Okey. Kawalan dua hala kita dah tahu dah. Maknanya ada dua Swiss. Lampu tak kisah, satu atau dua. First yang penting, yang mula-mula kita buat, kita akan buat KFA. Kotak fuse agihan. Okey, siap. Lepas tu kita akan buat Swiss yang pertama. Swiss ni saya buat besar apa? Sebab saya nak bubuh dia punya terminal kat dalam. Lepas tu kita akan buat Swiss yang kedua. Hampa nak satu lampu ke dua lampu? Dua. Satu lampu ke dua lampu? Dua. Dua lampu. Dua. Berapa? Dua. Dua dan satu. Okey, dua dalam banyak lah. Okey, kita akan buat dua lampu. Okey, silap. Untuk simbol lampu kita akan buat bulat. Besar sikit. Sebab macam tu. Okey. Dia akan ada tiga. Okey, susunan dia macam ni. Kita akan ikut gambar rajah kita skematik punya susunan. Kita dapat dua lampu tadi. Okey, ini KFA. KFA. Ini S1. Ini S2. Okey, set. Okey, Cik Auzan lah mesti. Okey, yang ni L1. Ini L2. Okay, lepas tu kita buat terminal untuk command. Ada yang nak masuk lagi. Okey. Dalam terminal ni macam biasalah. Ada tiga. Satu untuk earth, neutral, live. Earth, neutral, live. Lepas tu untuk yang common, benda yang sama. Common, L1,
L2. Common L1, L2. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh Okey. Kalau macam ni kita akan tarik common dulu. So kita akan ambil wire. Tak ada yang masuk. Okey, kita akan tarik common. Common daripada kotak view agihan, tarik sampai tengah. Turun ke bawah. Okey, settle. Itu untuk common. Yang atas ni common common. Kita tengok nanti hampa ingat. Yang first ni common. Simbol dia macam ni. Itu dia akan macam biasalah Swiss. Satu je. Simbol dah. Okey. Yang first ni L1. So yang first ni adalah L1. Ini adalah L1. L1. Dia memang ada tulis dekat body dah. Nanti saya tunjuk dia punya apa? Dia punya fizikal dah memang ada tulis L1. Yang ni adalah L2. Yang atas adalah ni adalah common. Apa-apa benda mesti akan masuk common dulu. Sama macam ni. Yang ni adalah L1. Ni adalah L2. Ni adalah common. Satu. L2. Ni adalah C. Common. Okay. Okay, settle lah. Untuk yang pertama kita tarik daripada peti fuse agihan ni adalah common. Tak pergi ke common. Lepas tu dia akan masuk ke L1. L1 hampa tarik. Tarik sampai sini. L1 akan pergi ke L1. L1 akan pergi ke L2. L2 dia balikan dia. Sebab nanti kalau dia masuk L1, bila kita petik switch tu dia tak jadi apa. Okey. Tarik. Dia akan pergi L1. L1 akan pergi L2. Okey, L2 akan pergi ke L1. Okey, siap untuk pendawaian untuk switch sahaja. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey. Dah settle ni, common yang first daripada
KFA, dia akan masuk common untuk switch yang pertama. Common untuk switch yang kedua, kita terus tarik ke lampu. Common ni adalah penentu lah. Dia kira macam hang kalau tak ada common ni hang tak jadi. Macam tu. Maknanya kita pergi ke sini, common. Commonnya ni akan pergi ke lampu. Okey. Lepas tu dia ada kawal dua lampu, betul? Betul. Dia pergi kawal dua lampu, maknanya untuk poin yang kedua ni dia akan ada dua keluaran. Sir, dia memang Ya. guna wire merah semua ke sir? Guna live wire ke? Untuk yang Swiss, yang pergi ke Swiss, kita akan gunakan live. Semuanya akan guna wire merah. Neutral earth, dia akan main peranan dekat neutral dengan earth. Biru dan hijau akan pergi ke Swiss, dan earth, kalau hampa banyak duit costing ke, dia boleh pergi ke pembumian. Boleh faham tak? Yang duit costing tu macam mana sir? Costing tu, costing Tak tu faham. maksud okey, untuk costing maksud saya bila hampa dapat lukisan ni kita akan bagi kat kontraktor akan buat. Betul? Okey, settle. Lepas tu kontraktor tanya, you nak tak daripada lampu ni kita akan tarik pembumian ke semua Swiss. Itu dipanggil costing. Suruhanjaya Tenaga sangat galak kan kontraktor elektrik buat macam tu. Tapi untuk lita lengkap yang dah dikira okey, pembumian tak perlu sampai ke Swiss. Boleh faham? Untuk lita yang lengkap, kita tak perlulah nak tarik daripada KFA ni first. Sekejap kita buat. Kita settlekan yang common ni dulu. Sekejap saya buat. Okey, yang ni akan pergi ke live. Yang ni yang poin lampu yang saya ajar, ingat kan? Sekejap kita tengok sebab apa saya kata costing. Okey. Hak ni yang saya dah buat ni lengkap untuk satu live. Maknanya api dah ada tapi tak boleh menyala. Sebab apa? Neutral tak ada. Neutral tu adalah pasangan dah. Bila ada neutral dan live, kena ada switch dan lampu, lampu dah boleh menyala. Pembumian adalah syarat untuk melindungi kita punya alat tu daripada terbakar, daripada arus bocor, macam tu. Itu function dia. Untuk elektrik, live dan neutral kalau ada bersama, sesebuah lampu tu boleh menyala. Lah ni tak menyala lagi. Sekarang ni yang kita tengok adalah basic je. Oh, macam ni lampu aku. Okey. Bila kita tekan switch kat bawah tu, lampu tak menyala lagi. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okey, ni saya tunjuk untuk yang poin lampu ni. Poin lampu ni hampa kena ingat, dia ada 3. Earth, neutral, live. Yang atas earth. Jadi hampa lupa. Yang kiri ni neutral. Yang ujung sekali adalah apa? Live. Apa ingat tu ya? Live. Earth, neutral, live. Yang ni lah. Lukisan yang saya buat sekarang ni, live kita semua dah ada dah lengkap. Okey, sekarang kita tarik apa? Kita akan tarik neutral. Neutral kita pakai hak biru. Senang. Alhamdulillah. Okey, neutral kita tarik. Tarik sini, lepas tu kita turunkan bawah. Yang atas ni earth, neutral, live. So kita nak neutral, tarik neutral ke bawah. Okey. Padam sikit. Yang ni lampu dah boleh menyala ke? Belum, sebab tak lengkap lagi. Okey, sekarang ada 2 lampu. Maknanya kita kena ulang benda yang sama untuk lampu yang kedua, L2. Kita tarik neutral.
Kita looping. Ini dipanggil looping. Ini dipanggil looping. Tarik. Tarik daripada sini. Bawa naik atas. Okay, settle. Okay, kita dah looping. Lepas tu seterusnya kita sambungkan neutral yang ni ke neutral yang kita dah buat tadi. Ini sebab saya gunakan komputer ni dia macam tak cun sangat. Nanti hampa kalau dah ada lukisan, pembaris semua, hampa boleh buat cantik lah. Okay. Allah goyang. Okay, sini turun bawah. Allah goyang. Okay, siap. Ni lampu dah boleh nyala dah. Yang ni lampu dah boleh menyala. Kalau hampa on the switch, lampu dah boleh menyala. Tapi tak ada keselamatan. Nak ada keselamatan apabila ada kebocoran arus, ataupun ada lintas pintas, kita masukkan pembumian hijau. Kita tarik daripada kotak fuse agihan, kita pergi. Benda yang sama ulang. Okay, tarik. Ini yang saya tunjuk kat tepi ni, earth neutralize. So kita tarik point earth, tarik ke tepi. Ke atas. Okay, settle. Okay. Settle untuk earth. Okay. Takkan nak buh satu lampu je. Bila kilat, had sini selamat, had ni tak selamat. So, kita kena ulang benda yang sama untuk lampu yang kedua. Tarik je earth dia ke bawah. Okay. Settle untuk kita punya kawalan switch duhala mengawal dua lampu. Okay, macam yang kawan kita cakap tadi kan. Sir, kenapa merah je tak ada biru hijau? Biru hijau digunakan untuk beban seperti lampu dan plug. Kita akan gunakan 3 combination ni. Neutral, live. Okay, untuk starting daripada common switch untuk lampu kipas, kita tak masukkan live neutral ni. Live neutral ni daripada kotak fuse agihan terus pergi ke beban. Beban kat sini adalah apa? Lampu, kipas, plug, dia akan pergi neutral dengan live dulu. Okey, kalau ikut suruhanjaya tenaga, okey, yang ni dia kata, ini tak lengkap dia kata. Sebab apa dia kata tak lengkap? Sebab switch kita tak ada pembumian. So, kalau kontraktor yang betul-betul ikut law, tuan rumah pun okey, dia akan tarik satu lagi. Dia akan tarik satu pembumian pergi kat bumi. Ini dikira betul-betul ikut spek. Dekat Swiss, dia tak ada tamatan. So, dia akan lekat kat body sahaja. Kat mana lah? Macam kat sini, kita ambil lah kat sini. Kita punya tamatan. Kita tarik situ je. Okay. Tariklah. Buatlah proper. Lukisan kita proper sikit lah. Okay. Okay. Tarik bumi daripada lampu tadi, kita pergi lampu, 2 lampu atas, 2 lampu bawah. Lepas tu kita tamatkan dengan switch yang pertama. Okey. Kalau ST tengok macam ni, dia kata bagus. Betul-betul ikut spek.
Ini adalah lita lengkap bagi apa tadi? Kawalan dua hala yang mengawal dua lampu. Switch dua hala yang mengawal dua lampu. Kita guna dekat koridor, tangga atas dan bawah dan penghujung, awal dan penghujung. Kendalian dia senang. Bila kita on kat sini, dua lampu menyala. Lepas tu kawan kita kat ujung tu boleh off melalui sini. Tekan off, lampu ni akan tutup. Maknanya ada dua kawalan. Sebab tu dipanggil dua kawalan mengawal dua lampu. Boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh insyaAllah. Ah, Bolehlah sikit-sikit. Okey, bolehlah sikit-sikit. Tak apa. Okey, yang ni yang kita lukis, yang saya lukis tadi. Yang ni serabut. Hampa tengok pun dia punya Ya, nampak serabut. dia punya bumi tu macam serabut kan. Sebab dia gunakan kaedah looping. U senyum. Nampak ni, hampa tengok ni dia senyum. Oh. Senyum ni dia ada teknik juga. Bila kita merentas sesuatu kabel, kita akan buat looping. U macam ni. Contoh sekejap. Okey, kita ada satu kabel. Kita ada satu kabel yang melintang macam ni. Tak boleh tebai ke? Saya buat kat sini ya. Saya buat dekat pin. Mana? Okey. Apa? Okey, macam ni. Hampa ada satu kabel live melintang macam ni. Faham Kabel live. Ni kabel lah ni. Okey, Lepas okey. tu ada kabel. Okey. Okey. Lepas tu ada kabel live satu. Lepas tu dekat atas ni pun ada kabel live. Tu. Hampa kalau ikut lukisan, kalau ikut rule lukisan untuk satu kabel, hampa tak boleh silang macam ni. Hampa tak boleh buat dia bersilang pangkah macam ni. Dia tak dibenarkan. Kalau ikut law lukisan untuk elektrik, kita kena buat macam ni. Untuk dia bertembung, apabila dia melalui satu kabel yang lain, kita kena buat macam ni. Satu sini, satu sini. Lepas tu macam ni. Hampa kena loop. Ini faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Tak. Dia Tapi kenapa? macam tu. Looping. Kenapa kena macam tu? Kalau So, kalau- dia apa? Okey, apa? So kalau macam Kita tak boleh real ambil dia, macam lukisan yang first tadi kan. Mana? Yang ni, nampak tak? Saya buat dia melalui ni. Sebenarnya kalau ikut lukisannya betul, tak boleh. Saya tak boleh buat straight. Ini sebab saya buat lukisan tadi. Kalau ikut law yang sebenarnya, kita nak merantai satu, Allah orin pula. Mana merah? Okey. Untuk kita melalui satu, kita ada dua kabel sini kan. Kalau kita tak boleh merantas macam biru ni, macam neutral ni rentas straight, tak dibenarkan dalam lukisan. So kita kena buat apa? looping. Kita kena loop. Pandai. Macam tu lah. Susah kalau pakai komputer ni. Dia ada free line tak? Pakai pensel lah. Push lah. Push. Macam tu. Kita tak boleh dia sailang macam tu saja. Kita kena buat dia jadi looping. Allah besar.
Allahu Samad. No, okey. Allahu Samad. Ni. Kita kena buat looping macam tu. Boleh faham? Boleh. Kena buat. Boleh. Sampai kan. Kita tak boleh looping macam tu. Okey. Tak dia benar kan? Bulat tengah tu macam tu. Dia nak bulat kita tu bila melalui satu kabel yang lain, kita kena buat looping. Boleh faham? Okey, cik nak tanya. Maknanya ada Ah. beza tak kalau macam gambar ni yang menegak looping dengan yang melentang looping? Mana satu yang dah ada beza tak sebenarnya? Tak ada beza. Kalau macam ni kan, looping macam ni. Maknanya ikut kesesuaian kita, lukisan kita. Kejap saya tunjuk. Ada kat nota saya ada. Allahu Akbar. Tak ada lah. Tak apa, nanti saya bagi contoh. Macam ni. Benda ni dah betul dah. Lukisan yang dia buat ni. Tapi looping dia melampau. Hampa tengok looping dah macam tu. Boleh nampak tak? Nampak. Itu yang saya cuba sampaikan. Bila kita buat lukisan lintah pendawaian, kita tak boleh dia rentas. Macam yang saya buat ni. Saya buat tadi macam ni. Saya terus sailang macam ni. Betul? Betul? Kalau ikut lukisan tak boleh. So kita kena buat looping. Bila kabel earth ni nak melalui live, kita kena buat dia macam bonggol macam tu. Macam ni. Itu. Okey, bayangkan ada 3 kabel macam ni. Kabel merah. Akbar. Ada 3 kabel merah. 1, 2, 3. Lepas tu kat atas kita ni ada pembumian. Pembumian. Kita tak boleh buat macam tu. Salah. Benda ni salah. Tak boleh macam ni. Dia akan jadi salah. Kalau ikut lukisan, salah dia kata. Sebab apa? Dia ada looping yang tengah tu. Sebenarnya yang betul-betulnya kita buat 2. Lepas tu kita akan buat looping kat tengah dia. Benda ni. Kalau dalam kelas senang saya ajar buat lukisan ni. Macam tu. Kan jadi tu. Kita ambil looping kecil sikit. Hampa kena buat looping. Tak kisahlah looping hampa tu kecil ke, besar ke. Elok-eloknya kena buat looping. Looping. Yang sebelah ni tak looping kan. Looping dia macam barulah. Betul. Nak buat right pun tak tahu dah. Barulah. Betul. Boleh faham tak maksud yang saya sampaikan? Boleh. Boleh. Okey, lepas ni hampa buat kat satu kertas kosong. Hampa lukis lukisan 2 lukisan ni. Saya nak hampa lukis 2 hala kawal 2 lampu yang ni. Mengikut spek yang betul. Bila ada pertelingkahan macam ni, hampa buat looping. Okey boleh faham? Cik nak tanya. Sekejap, Okay. ada orang nak tanya. Okay. Suhaila tanya dulu. Okey, tanya. Lepas tu semua tak nak tanya. Cik, yang bawah tu kan? Yang bawah Bawah tu mana? dekat yang Swiss kedua. Yang Swiss gambar tadi kedua tu. yang ni. Okey, yang ni. Yang tu kan dia ada sepatutnya looping untuk dua wire live tu kan? Looping 2 wire live. Kan Yang ni ada satu. Yang ni. Yang earth ni Kan ada earth tu yang dia merentas 2 wire live tu kan? So macam tu macam mana nak looping? Looping. Tak kisah. Asalkan jangan straight macam tu.
Looping je. Okey okey. Sikit pun tak apa. Sebab memang rule untuk lukisan pendawaian, apabila bertemu dua kabel yang berbeza, kita kena buat looping macam ni. Macam tengok switch kedua ni, nampak earth ni tengah merentas dua line ni. Buat looping. Buat looping macam tu. Ni salah ni. Maknanya dia ada looping. Boleh faham? Okey, faham. Okey, bagus. Senang je lukisan. Ikut dia punya rule dia, boleh siap. Nanti hampa buat, kalau dah ada pen yang warna-warni tu, hampa buat lukisan yang switch satu hala tadi. Saya dah padam, tak apa. Nanti hampa lukis je. Mana? Switch satu hala senang. Macam ni. Switch satu hala. Saya nak hampa buat switch satu hala dua lampu. Switch satu hala dua lampu. Yang ni dua lampu juga yang saya lukis tadi. Yang ni. Senang je. Yang tu tugasan untuk ni. Tak apa, nanti saya buat proper untuk kertas kerja. Saya kira macam ujian ataupun kuis untuk dua lukisan tu. Sir, saya ada soalan sir. Lepas tu, Yang untuk ni. Ya. Okey, apa? Hello? Yang tu tadi kan sir, switch satu dia tadi, live 2 memang akan bersambung dengan live 1 di switch 2 kah? Betul, yang ni L1 ni. Ya, L1 dengan L2 tu. Okey. Betul. Kalau kita sambung L1 ke L1, L2 ke L2, switch kita tu tak jadi. Dia tak akan jadi. Bila awak tutup dekat L1, lampu tak tutup, tak off. Lepas tu bila hang buka dekat L2, lampu tak on. Benda tu akan terjadi. Sebab tu point L1 akan pergi ke L2, point L2 akan pergi ke L1, baru L1 ni connect dengan common. Barulah lita kita lengkap. Boleh faham? Okey. Faham sir. Thank you. Okey. Dia memang macam tu. Dia akan ada silangan. Sebab apa? Sebab kat L1 ni lah dia ada simbol yang switch tu. Simbol yang ni. Kat sini dia ada simbol. Bukan dekat L2, dekat L1. Baru common kita tu ada function untuk menghidupkan dua lampu ini. Okey, yang lain? Cik nak tanya. Okey. Yang untuk dua hala ni kegunaan dia untuk kat tangga dengan koridor kan? Okey, tangga koridor. Kalau contoh nak tanya lah, kalau kita nak buat kat selain dari kawasan tu macam bilik tidur semua tu kan, dia memang tak boleh ke ataupun orang jarang buat? Boleh je. Bilik tidur maknanya dekat dalam boleh. Orang boleh on, dekat luar pula orang boleh off. Macam lampu garaj kita, macam lampu garaj rumah saya akan buat switch dua hala ni. Sebab apa? First, bila saya kat dalam, saya nak on lampu luar, saya petik. Lepas tu saya keluar dekat luar. Maknanya saya tak masuk rumah, saya dah boleh tutup kat luar. Sama macam bilik. Mana ikut tu switch satu hala pun boleh. Boleh je mana-mana. Okey. Okey. Okey, yang lain macam mana? Yang lain ada soalan tak? Malam ni saya ajar dua ni dulu. Nanti hampa dah ada pen tu, hampa praktik lah. Hampa praktik buat. Lepas tu kalau tak faham, mesej je saya. PM pun tak apa, PM je. Saya ada je. Cik, yang satu hala dua lampu juga Untuk praktis korang kat rumah, hampa buat dua lampu. Yang ni satu lampu saya tunjuk betul? Saya nak dua lampu. Satu lagi So kat sebelah. satu hala pun dua lampu, dua hala pun dua lampu. Macam tak mencabar. Ke okey dah tu? Kalau saya nak lampu sehala dua lampu,
3 hala 3 lampu. Boleh? 3 hala tu apa? 3 hala pula. Sistem kawalan 2 hala 3 lampu. Boleh lah? Okey. Okey. Satu hala saya nak hampa buat 2 lampu. Yang ni. Tambah lagi satu. Looping je. Benda simple je. Lepas tu untuk kawalan switch 2 hala, saya nak 3 lampu. Tambah lagi satu ni. Tak apa, nanti saya keluarkan soalan, hampa buat. Boleh ha? Okey je. Boleh. Okey, senang je. Dia yang susah untuk yang ni bila kita buat tak ada susah lah, boleh lah. Tak ada susah, boleh insyaAllah. Korang boleh, senang je. Tak faham, PM je saya. Kalau macam switch satu hala tu, encik, bila tambah satu lampu ni macam mana untuk command dia? Benda sama je. Kita pakai dua je. Untuk satu hala dia ada dua je. Yang ni, senang je. Maknanya yang ni akan pergi ke lampu kedua. Yang ni looping lah, earth dengan neutral. Dah settle untuk dua lampu, satu hala. Maknanya bila kita on switch, dua lampu menyala. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Okay, senang je, tak ada apa insyaAllah, boleh je. Tak faham, mesej je saya tanya je. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Sebab sepatutnya saya nak buat 3 liter malam ni, tapi saya ada masalah sikit lah. Nanti untuk 2 ni saya buat video ataupun YouTube link saya bagi. Yang hari tu pun dah siap dah. Saya lupa nak bagi link untuk yang distribution board. Untuk yang 2 ni, nanti kita akan belajar. Cukup pula untuk malam ini. Faham? Faham ke? Boleh faham kau semua? Boleh, insyaAllah. Boleh. Okey. Faham. Panjang lagi kecil, PC yang rekod terkeluar kejap. Okey, Tak apa Hafiz. cik, sempat. Sempat ah? Sempat. Sempat. Sat ni, kita belajar 2 liter je. Okey. Itulah untuk grup. Saya lupa, saya tak bagi lagi Google Form tu. Tak apa, nanti saya bagi. Lepas tu untuk yang rekod, hampa rekod lah. Awang mana Awang? Awangku Zaini ni. Awangku Zaini dan tim untuk setiap section 3 section tu, siapa yang rakam, saya harap hampa bagi link kat setiap grup tu. Boleh ha? Okey, terima kasih semua. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan? Untuk Sinha, siapa kawan Sinha tu, nanti untuk nota untuk BI sama je. Saya Google Translate daripada nota yang saya bagi kat korang tu. Siapa yang bersahabat dengan Sinha, cakap, just ambil nota yang saya bagi kat korang tu. Translate je, benda sama. Saya dah buat benda yang sama. Maknanya dia boleh tengok nota tu, translate je, tak apa. Bahasa baku pun kalau dia tersilap masa Google nanti, saya faham. Boleh ke? Siapa kawan dia boleh sampai kat dia? Boleh ke? Boleh. Okay. Siapa yang kawan-kawan Sinha tu? Boleh. Nasrul lah? Ya, saya Nasrul, saya kawan Sia. Nanti saya beritahu kat dia lah. Nasrul ada nota yang saya bagi tu kan? Ada yang submit banyak tu. Okay, yang tu nanti Nasrul cakapkan Sinha. Saya Google pun benda yang sama. Nota yang sama saya dapat daripada sumber-sumber tu. Just, kalau macam Sinha tak faham ke apa, boleh direct tanya saya. Lepas tu nota tu, pakai nota yang sama juga. Translate je. Boleh Nasrul? Boleh Data. Okay, terima kasih. Jangan nak doktor sangat. Sorry, malam. Okay, thank you Nasrul. Apa-apa nanti bagi tahu kat Sinha. Okay, yang lain ada apa-apa soalan tak? So far tak ada. Tak ada. Rasanya kena hadam dulu benda ni.
kena hadam dulu, tengok. Nanti nota ni saya bagi. Untuk yang lukisan tu pun, yang tak faham, untuk awal. Yang korang-korang yang baru awal nampak lukisan macam ni, memang nampak serabut. Tapi hampa try buat. Buat kat rumah, beli pen yang colour tu, try buat. Kalau macam lukisan ni kan, kalau macam subjek Tak tahu elektronik, sambungan, mesej je saya. Cik, hak ni sambungan dia macam mana? cik, Ah. tanya. Kalau masa subjek elektronik kan ada guna Tinkercad, live wire, Okey. tapi kalau macam elektrik ni dia ada apps yang kita boleh guna tak? Sebab macam ni kan kita tak nampak nilai kan. Kalau guna apps mungkin nak ada nilai, so kita tahulah kita pasang betul ke tak, macam mana? Okey, untuk elektrik, betul macam yang live wire apa semua tu dia boleh bagi tahu kan. Kita pakai perintang apa semua, nampak kan dia punya running. Betul-betul. Untuk elektrik saya ada jumpa satu apps, tapi apps tu pun tak ada pun dia bagi nilai apa. Dia just bagi layout satu rumah. Kita just tarik loceng, lampu, dia tak bagi kiraan pun. So untuk elektrik ni setakat yang masa zaman saya belajar pun tak ada, poli pun tak pakai. Memang elektrik ni kita lukis, kita buat faktor kepelbagaian tu dulu, kita kira, lepas tu baru kita install dalam lukisan. Setakat ni tak ada. Kalau ada tu bolehlah cari. Untuk yang lukisan masa saya belajar dekat U pun, saya Quito, dia bagi layout kosong, lepas tu dia bagi macam lampu. Nak lampu, tarik lampu, letak. Nak kabel, tarik, letak. Macam live wire juga. Tapi tak ada kiraan apa semua. Yang tu saya lupa lah. Kalau ada nanti, macam tu lah. Okey, ada apa lagi tak? Terima kasih. Okey, Tika, sama-sama. Okey, yang lain macam mana? Ada lagi tak? Tak ada tu. Tak ada. Yang finishing school dah dapat result dah? Apa cerita? Dah tak jadi. Tunda. Ada kau cik. Apa cik? Dah siapa maklum kan? Dapat ni dah. Dah dimaklumkan dalam grup Finishing WhatsApp. school tangguh. Berapa bulan? Dia ada Tak mention ada tak? tarikh lagi. Tak ada tarik tak ada. lagi. Allah, sian korang. Tak apalah, pelan-pelan lah. Dekat Tanjung Malim ni pun kes dah naik. Saya pun terperangkap kat sini. Sana Tak apalah, PKPD dah kan? dia dah PKPD kat sini. Sian. Saya kesiankan budak Sabah Sarawak tu. Kesian sangat. Depa dah mai, dah mai. Tak apalah, yang kita semenanjung ni tunggu je. Kalau dia suruh mai, mai. Tak suruh mai, duduk kampung. Okey, kalau tak ada... Okey, sebelah Kashmir. Tak ada dah ditangguhkan. Betul-betul. Saya pun baru dapat daripada grup si. Nak bila lukisan ni cik? Minggu depan saya bagi soalan, hampa buat proper sikit. Maknanya bila korang buat proper, bila markah tak cukup, saya akan bagi dia macam backup lah. Tak apa, nanti saya bagi lukisan. Bukan, saya bagi soalan. Proper lah, maknanya hampa ikut soalan yang saya bagi tu, submit kat saya, cantik sikit. Dia punya flow tu. Nanti kalau pensyarah korang ada markah nak top up, saya bagi je lukisan tu. Okey, kalau tak ada, okey Atika. Okey, kalau tak ada, saya minta maaf kalau ada tersalah cakap, terkurang ke. Macam lukisan tadi memang nampak serabut sikit, tapi hak ni proper lah sikit. Saya kalau lukis kat papan lukis ni cantik ni. Ini sebab kita gunakan app Paint ni. Dia ada satu lagi apps, tapi macam tak proper. Sebab app lagi satu tu dia tarik siap. Tak nampak lah. Saya nak tarik kabel tu satu-satu nak bagi korang faham. So dia macam serabut sikit. Tapi tak faham tanya je. Yang tu je saya nak. Okey, boleh Boleh. Tak apa, nanti Encik lukis lagi elok. Send kat kita orang ke. Boleh. Dah ada dah. Saya dah lukis untuk semua tu. Ada dekat lab. Nak masuk lab apa, saya masuk pintu belakang pun kena halau. Nanti dah ni saya send kat grup. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Saya minta maaf nanti apa-apa attendant apa semua yang kawan tak dapat masuk tu, saya
kira hadir je lah. Dah hari raya kan, boleh dapat bagi duit raya, Okay, saya bagi Cik. attendance, semua hadir je lah. Yang tu je. Attendance raya. Yang tolong rekod, tolong bagi link kat setiap grup. Terima kasih semua. Saya minta maaf. Terima kasih. Kira itu duit raya tu. Saya kira hadir je semua malam. Cik. Selamat Raya. Terima kasih Encik. Terima kasih Cik. Selamat Raya. Malam. Yang duduk tempat Terima kasih Cik. Selamat Raya.